COVID-19. Kes baru COVID-19 buat pertama kali merekodkan angka lebih 4,000. Dengan 13 kes Perintah kematian dan Kawalan Pergerakan. pergerakan 29 kes dilaporkan. tutup bermula dari COVID-19. Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan COVID-19 memberi kesan kepada ekonomi. Stay calm and don't panic. Pandemik COVID-19 memberi impak yang besar kepada orang ramai dari segi fizikal, mental dan juga ekonomi, khususnya dalam bidang perniagaan. Ribuan pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka, di mana kadar pengangguran juga semakin meningkat. Lebih menyedihkan lagi apabila ada perniagaan yang turut terjejas perihal pandemik ini. Tidak terkecuali juga perniagaan bagi penggerai-penggerai kecil di mana mereka juga turut terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Siti Nur Muhammad atau lebih mesra dipanggil sebagai Nur, berusia 46 tahun telah lama menjalankan perniagaannya di Ulu Tiram, Johor. Setelah hampir 4 tahun berniaga berhampiran dengan kawasan rumahnya, Nur tidak menjangkakan bahawa tahun 2020 merupakan tahun yang mencabar bagi dirinya. Namun, kehidupan perlu diteruskan. Sebelum akak buka meja, akak buat kat rumah je, letak kat kedai-kedai. Lepas tu akak tengok kat kawasan ni, tak ada orang buat nasi kerabu pun. Tu yang tercetus idea tu nak buka meja, buka kemah untuk berniaga sendiri. Gerai nasi kerabu Bestari ini telah menjadi sumber pendapatan Nur bagi menara keempat orang anaknya. Nasi kerabu Bestari ini sememangnya telah menjadi pilihan utama bagi penduduk di sekitar Taman Ulu Tiram kerana harga yang ditawarkan oleh Nur semuanya murah dan berpatutan. Nasi kerabu merupakan hidangan nasi yang asalnya berwarna biru dan kebiasaannya dimakan bersama dengan ayam goreng dan daging bakar, ditambah pula dengan telur masin dan ulam-ulaman yang lain. Warna biru ini terhasil daripada kelopak bunga telang yang digunakan dalam masakan. Nasi kerabu juga merupakan makanan yang popular di negeri pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu. Pembuatan nasi kerabu ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, namun air tangan asli daripada Nur telah menawan ramai pelanggan untuk datang berkunjung ke gerainya kerana keenakan rasanya yang memenuhi cita rasa mereka. Walaupun makanan sarapan pagi ini dijual di kawasan komuniti setempat, namun terdapat juga pelanggan yang jauh dari kawasan tersebut sanggup berkunjung ke sini semata-mata untuk mencuba menu tersebut. Hari ni saya ada beli nasi lemak ni. Saya selalu beli kat sini sebab dia punya ayam goreng ni sedap. Sebab tu saya selalu beli kat sini. Saya selalu datang sini beli nasi kerabu dengan nasi belauk sebab dia sedap dengan cita rasa Kelantan lah. Nur Alami, 42 tahun selaku adik kepada Nur, turut mengakui bahawa perniagaan yang dijalankan oleh kakaknya sering mendapat sambutan orang ramai. Saya adik kepada Kak Nur. Kedai saya bersebelahan dengan kedai dia. Untuk customer yang kakak saya punya, alhamdulillah lah, untuk yang tahun lepas dengan tahun ni, alhamdulillah orang pun suka dengan nasi kerabu dia. Boleh dikatakan nasi kerabu dia ni A lah. Bangun sekitar jam 3 atau 4 pagi untuk memasak dan mengemas barangan keperluan untuk dibawa ke gerai sudah menjadi rutin harian Nur semenjak 4 tahun yang lalu. Dia akan bersiap dan terus menyiapkan juadah makanan di dapur bersama suaminya dikala ahli keluarganya yang lain sedang nyenyak di buah mimpi. Tidak lupa juga hidangan sampingan seperti nasi belauk, nasi lemak, mi goreng, nasi goreng dan maggi goreng turut disajikan kepada para pelanggan yang di gerai. Barangan bagi menyediakan makanan tersebut kebiasaannya akan dibeli pada waktu malam. Dia akan ditemani suaminya untuk membeli barangan tersebut di pasar raya yang berhampiran dengan rumahnya.
Menu yang telah disiapkan akan dihantar ke gerai sekitar jam 6 pagi. Kereta kancil ini akan dipandu sendiri oleh Nur dan digunakan untuk menghantar segala barangan yang diperlukan di gerai nanti. Suaminya, Muhammad Fazlin Cik Daud atau lebih dikenali sebagai Fazlin, turut sama-sama membanting tulang membantu perniagaan isterinya. Sejak rumah saya ni dah buka kedai niaga ni, tiap pukul 5 pagi saya bangun, tolong sebut sedikit kat rumah. Lepas tu datang sini dalam 6.30 macam tu, buka payung, lepas tu keluarkan apa-apa yang patut, meja ke apa, tunggulah dia datang. Lepas tu bawa keluarlah sikit-sikit barang yang dalam kereta tu. Dan mulalah berniaga dalam pukul 7 dah mula berniaga lah. Macam tu lah hari-hari. Dan dalam 8.20 gitu saya dah pergi kerja dekat Lakin lah. Nur juga mempelbagaikan santapan paginya dengan kuih-muih tradisional yang turut dihantar oleh rakannya untuk dijual di gerai. Masa mula-mula PKP dulu, akak risau juga. Sebab akak pun baru dalam setahun lebih baru niaga masa tu. Customer pun masih tak ramai lagi kan. Tapi Alhamdulillah, walaupun PKP ni memanglah ada sikit rasa terjejas. Tapi bolehlah, masih ada customer yang datang beli kat tempat akak ni. Sebab kat kawasan akak berniaga ni tak ada lagi orang yang berniaga masakan Kelantan. Selain dibantu oleh suaminya di warung, Nur juga dibantu oleh seorang pekerjanya, Hasnah, yang berusia 39 tahun. Hasnah juga turut terkesan akibat pandemik COVID-19 ini kerana suaminya juga telah kehilangan pekerjaan. Tolong Kak Noh kerja sini. Sebab dulu saya tak kerja. Sejak PKP, suami saya pun tak ada kerja. Saya marilah tolong Kak Noh. Mai tolonglah Kak Noh kat warung. Bolehlah pendapat test sikit. Namun, bekerja bersama Nur semenjak Perintah Kawalan Pergerakan pada April 2020 yang lalu telah membuka pintu rezeki buatnya bagi membantu suaminya mencari pendapatan seisi rumah. Disebabkan PKP ni, akak kenalah sediakan hand sanitizer, QR code dan untuk cek suhu badan. Untuk customer, kalau dia datang kat sini, dia orang ada penjarakan sosial. Siti Nur Fazlina yang merupakan anak bongsu kepada Nur turut menjadi saksi kepada kegigihan dan kesukaran Nur dalam menjalankan perniagaannya sejurus sahaja penularan COVID-19 ini tiba. Umi selalu bangun pukul 3 nak jual buat nasi lemak, nasi kerabu, nasi belauk. Time PKP pun Umi buat juga sebab nak cari duit. Ibu kepada 4 orang anak ini sentiasa bersikap terbuka dan mengambil sisi positif di sebalik ujian yang melanda bagi dia dan sekeluarga. Baginya, kehidupan ini perlu diteruskan dengan apa cara sekalipun walaupun terdapat pelbagai rintangan dan halangan. Manisnya kehidupan itu akan dinikmati setelah segala kepayahan dan kesulitan itu mencapai kejayaan. Seperti pepatah Melayu ada mengatakan, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Nur yang bersikap optimis dalam kehidupan juga telah menemui pendekatan baharu bagi memajukan perniagaannya lagi. Sejak PKP ni, akak juga buat penghantaran makanan. Yalah, kadang ada yang tak nak keluar kan. Dia orang takut nak keluar. Jadi kita sediakanlah COD ke rumah customer. Pesanan makanan mestilah dilakukan selewat-lewatnya sehari sebelum makanan tersebut dihantar bagi pesanan makanan yang berkuantiti banyak.
manakala pesanan bagi makanan dalam kuantiti yang sedikit boleh dilakukan dalam bila-bila masa sahaja. Ini bagi memastikan segala persediaan untuk menyiapkan makanan tersebut tersusun rapi. Nur juga turut menghantar pesanan makanan yang diterima dalam kuantiti yang banyak kepada pelanggannya mengikut alamat rumah yang telah diberikan. Servis penghantaran ini juga dibantu oleh anak ketiga Nur iaitu Muhammad Hafizul yang berumur 16 tahun. Hafizul akan membantu ibunya menghantar pesanan makanan secara kecil-kecilan menggunakan motosikalnya apabila dia mempunyai masa yang terluang, terutamanya ketika cuti persekolahan. Sejak akak buat COD ni, banyak permintaan diterima. Untuk sekolah pun ada cikgu-cikgu yang order untuk buat penghantaran sekolah. Semoga kita semua sabar dan tabah menghadapi dugaan yang kita hadapi pandemik ini dengan penuh ketabahan, dan sama-sama kita berdoa semoga pandemik COVID-19 ini cepat-cepat hilang atas muka bumi. InsyaAllah. Nur juga turut berharap agar perniagaan yang diusahakannya selama 4 tahun ini semakin maju dan kekal mendapat permintaan daripada orang ramai. Dia juga berharap dapat terus membantu suaminya menyara dan memberi kehidupan yang selesa kepada keempat orang anaknya yang masih menuntut pelajaran di institusi pengajian masing-masing. RM24 ya. Tapi royak 26. Selain daripada bidang pemakanan, perkhidmatan fotografi dan videografi juga turut terjejas ekoran pandemik COVID-19 ini. Muhammad Zufar Fawaz atau lebih mesra dikenali sebagai Zufar telah lama menceburi bidang fotografi dan videografi seterus saja menamatkan pengajiannya di tingkatan 6. Berbekalkan ilmu dan pengetahuan daripada internet dan juga tunjuk ajar gurunya semasa di zaman sekolah dahulu, Zufar telah berjaya menjalankan perkhidmatan fotografi dan videografinya sehingga ke hari ini. Masuri fotografi sememangnya terkenal dan dikenali oleh orang ramai di sekitar Pulau Langkawi. Ia dijalankan khusus bagi mereka yang memerlukan perkhidmatan ini di dalam majlis perkahwinan mereka. Industri fotografi ini kian berkembang dari hari ke hari. Kehadiran kamera pada harga mampu milik dan kemajuan arus teknologi hari ini membuatkan ramai yang mula menawarkan perkhidmatan fotografi dan juga videografi. Bagi segelintir pihak, mungkin kerjaya sebagai juru gambar dan juru video ini dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mudah. Asalkan gambar berkenaan terakam indah pada penglihatan, pastinya melantun pelbagai pujian daripada orang ramai. Menjadi juru gambar sebenarnya memerlukan penelitian, kreativiti dan kepakaran teknikal yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang bermakna. Cara nak editing. Okey, yang first adalah kalau kata ni kita akan pergi ke Bagi Zufar, kesungguhan dan kepekaan dirinya dalam mengimbang hasil karya memberi kelebihan besar buat dirinya sehinggakan khidmatnya menjadi buruan penduduk dan pelancong di sekitar Pulau Langkawi ini.
Zufar gembira dengan apa yang dilakukannya kini dan sentiasa komited untuk memberikan hasil yang terbaik demi mengangkat kerjayanya sebagai jurugambar dan juru video ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, idea untuk menjalankan bisnes fotografi ini bermula daripada minat saya sendiri. Saya sangat berminat untuk tangkap gambar dan juga buat something dengan gambar. Selepas itu pula, saya merasakan bahawa bisnes fotografi mempunyai potensi yang luas. Di samping dia merupakan industri yang baru nak berkembang di Langkawi dan Malaysia. Zufar juga mengakui bahawa dia lebih selesa untuk bekerja sendiri kerana dia bebas dari segi masa dan tidak terikat dengan majikan. Dia juga bebas untuk berkarya mengikut kreativiti diri sendiri dan bereksperimen dengan kehendak sendiri. Biasanya, dalam pengambilan sesuatu gambar dan video, ia tidak akan selesai setakat menggunakan kamera sahaja. Bagi mendapatkan hasil yang berkualiti dan menarik, sesi penyuntingan perlu dilakukan juga dan ianya memerlukan kemahiran yang sangat tinggi dalam diri seseorang itu. Bagi saya, proses editing ni, mula-mula waktu saya start fotografi memang susah. Tapi bila makin lama kita duk ulang buat benda yang sama, kita mesti akan cuba cari jalan yang paling simple. So, untuk saya, proses penyuntingan bagi saya dia tak susah. Sebab dalam industri yang saya shoot iaitu wedding, dia dah ada template yang siap dah. Maksudnya flow yang teratur dan juga dia majlis yang tidak banyak bergerak. Bermaksud dari sudut penyusunan lighting, penyusunan pengantin dekat pelamin, dia tak susah. Jadi untuk saya edit balik tu, saya boleh dalam proses penyuntingan tu, duration saya adalah dalam 7 hingga 14 hari, bergantung. Kadang-kadang 3 hari dah boleh siap, tapi kadang-kadang 7-14 ni disebabkan berlaku banyak booking wedding, jadi saya terpaksa edit satu-satu. So saya terpaksa bagi satu tarikh ataupun jarak gap kepada klien saya supaya mereka faham bahawa dalam 7 hingga 14 hari daripada boleh dapat gambar mereka yang telah disunting ataupun edit. Zufar juga mengakui bahawa perkhidmatan fotografi yang dijalankannya sudah semakin perlahan dan hasilnya juga tidak begitu memberangsangkan. Ini kerana gelombang ketiga pandemik COVID-19 sudah semakin rancak melanda di negara kita. Berdiri di atas bahu sendiri dalam menguruskan perkhidmatan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh Zufar. Namun, pemuda ini tetap kekal menghadapi cabaran dalam mencari rezeki sepanjang pandemik COVID-19 ini berlebihan. Dan juga COVID-19, saya terpaksa handle iaitu banyak klien yang nak ubah tarikh dan juga nak cancel. So benda ini sebenarnya dia berlaku sangat-sangat kalut menyebabkan mana-mana entiti bisnes pun sewaktu PKP dalam bahagian servis, terutamanya wedding, akan mengalami benda ni. Disebabkan PKP, kita tidak boleh ada hubungan kontak langsung. Bermaksud sekiranya ada yang bernikah di waktu PKP pun, yang dibenarkan kerajaan untuk fotografer ada sekali untuk berkumpul pun, kita tak boleh ada kontak. Bermaksud SOP dan juga workflow juga kita kena ubah. Bermaksud kita perlu evolve lah. Bagi saya itu adalah satu cabaran yang kita kena aware. And then third is adalah yang ni major lah bagi saya adalah di waktu saya shoot wedding, masih lagi ada orang rakyat Malaysia ataupun orang yang menghadiri kenduri tu tak faham konsep no contact. Maksudnya mereka masih lagi memberikan telefon kepada fotografer. So bila mereka bagi telefon kepada fotografer, berlaku sentuhan iaitu kita pegang telefon mereka. And then kita pun tak tahu telefon tetamu yang datang tu sama ada mereka dijangkiti atau tak dijangkiti. So benda ini ataupun sikap untuk kita bagi phone kepada orang ni sebenarnya akan menyumbang kepada cabaran yang paling besar lah. Sebab dia terlalu susah untuk kita nak bercakap dengan orang. Kadang-kadang kita nak, sometimes kita terpaksa cakap elok macam saya tak boleh nak ni, tapi kadang-kadang mereka tak faham. Dan bila mereka tak faham, susah. Maksudnya saya kena berkomunikasi double lah untuk bagi mereka faham bahawa yang no contact adalah a new normal bagi fotografer di Langkawi dan juga Malaysia. Namun, pemuda ini tetap cekal dan tidak mudah mengalah pada takdir Tuhan. Pelbagai alternatif lain juga telah diambil oleh Zufar bagi memastikan kerjaya fotografi dan videografinya ini tidak berhenti begitu sahaja. Apabila COVID-19 melanda negara kita, ramai peniaga-peniaga seperti fotografer dan sebagainya terjejas. Okey, apa yang saya nampak yang Zufar buat ni, dia telah meluaskan dia punya skop fotografinya. Okey, dia bukan sahaja tertumpu pada wedding,
dia juga meluaskan skopnya kepada event-event yang kecil yang lain seperti macam family, couple ataupun honeymoon. Kebanyakan orang-orang luar yang main Langkawi ni dia pun nak bergambar. So Zulfa meluaskan skopnya ke arah sana. Okay, selain itu Zulfa juga membuka studio Masuri, dan dia telah memulakan shoot produk seperti cookies itu. Dan sebagai seorang yang rapat dengan Zulfa, apa yang saya dapat lihat ni, Zulfa dia seorang yang sangat rajin dan memberikan komitmen yang sepenuhnya terhadap tugasnya sebagai seorang fotografer yang sepenuh masa. Walaupun perkhidmatan fotografi ini kurang mendapat sambutan seperti sebelum ini, namun Zulfar tetap bersabar serta percaya kepada aturan rezeki yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Halangan yang dihadapinya sekarang bukanlah tanda titik noktah bagi dia untuk tetap memperjuangkan bidang perkhidmatan yang dijalankannya. Saya doakan agar sesiapa yang ditimpa masalah, yang kena buang kerja, yang terpaksa berniaga, supaya kita jangan putus asa, okey? Kita jangan putus asa, kita kena sedar yang hari esok tu masih ada. Walau apa pun jadi, kita mesti bergerak ke hadapan, move forward. So tak kira lah apa ujian, rintangan yang kita hadapi, kita mesti hadapi dia dengan tenang, dengan perancangan yang betul, dan juga jangan menyerah. Jangan menyerah kalah, jangan putus asa, jangan putus asa. COVID tak boleh nak stop kita semua, tapi dia adalah cabaran untuk jadikan kita kuat. Okey, kuat lagi daripada sebelum ni. Kita akan bangkit semula, Malaysia akan bangkit, semua orang akan bangkit semula, kita akan move forward. So insya-Allah, okey. Zulfar juga mengiklankan perkhidmatan fotografinya di laman media sosial seperti Facebook Masuri Fotografi dan juga Instagram Masuri Fotografi. Orang ramai khususnya penduduk dan para pelancong di Pulau Langkawi yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan Zulfar bolehlah menghubungi Zulfar di laman media sosial yang tertera. Marilah kita bersama-sama menyokong perkhidmatan fotografi ini bagi memastikan perkhidmatan fotografi ini tidak luput ditelan oleh arus pandemik COVID-19 ini. Setiap yang berlaku pasti ada hikmah yang tersendiri. Apa jua keluhan daripada pekerja maupun majikan, masing-masing mempunyai perjuangan demi kelangsungan hidup. Semoga sedikit sebanyak perkongsian ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi kepada mereka yang kurang bernasib baik dan menjadi mangsa akibat COVID-19. Usaha, semangat tidak mudah mengalah berserta doa merupakan kunci untuk terus bangkit. Dalam kita hidup di dalam era pandemik ini, marilah bersama-sama kita menyokong perniagaan tempatan sebagai usaha untuk membantu antara satu sama lain.